Oke, baiklah semua pelajar. Seperti yang kamu sudah lihat tadi adalah sebuah video mengenai surat kiriman tidak rasmi dari segi penggunaan dan definisi. Namun, cikgu ingin jelaskan lagi sekali di sini. Surat kiriman tidak rasmi ini kita sudah tidak gunakan di abad ke-21 ini. Majoriti semua orang lebih menggunakan kepada telefon pintar seperti yang kamu ada sekarang untuk mengantar message kepada kawan kamu ataupun ahli keluarga ataupun saudara mara yang jauh. Dengan itu, cikgu ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai format tersebut, apa yang patut ada, apa yang elemen-elemen yang perlu kamu tulis dan bagaimana ingin menulis surat kiriman tidak rasmi ini. Walau bagaimanapun, kamu kena belajar surat kiriman tidak rasmi ini kerana ia terdapat di dalam silibus kamu, iaitu silibus tingkatan 1 berdasarkan daripada KPM, iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia yang sediakannya. Cikgu akan menggunakan slide untuk menjelaskan kepada kamu supaya kamu lebih faham bagaimana ini menulis dan cara penggunaan dan sebagainya. Okey. Jom cikgu jelaskan melalui slide cikgu. Okay, baiklah pelajar semua. Sekarang kita akan belajar mengenai surat kiriman tidak rasmi. Okey. Jadi, sekarang kita inilah slide yang cikgu ingin tunjukkan kepada kamu. Okey, sekarang kita ke slide sebelah. Okey. Format menulis karangan surat tidak rasmi. Okey, maksudnya adalah surat kiriman tidak rasmi iaitu sifatnya pribadi. Seperti yang cikgu cakap dengan kamu tadi, ia hanya digunakan untuk kepada sahabat anda dan ahli keluarga terdekat kamu. Okey, ia berfungsi sebagai untuk apa? Bertanya kabar, menyampaikan ucapan takziah atau tahniah, berkenalan dan sebagainya. Okay, seterusnya, okey pelajar semua, inilah format surat kiriman tidak rasmi. Okey. Inilah yang di kotak-kotak ini adalah elemen-elemen yang penting. Apa itu maksud elemen? Perkara-perkara yang perlu ada di surat kiriman tidak rasmi ini. Contohnya contohnya adalah alamat pengirim, okey, alamat pengirim, tarikh, okey, lepas tu pembuka kata, kata ganti nama, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan isi keempat. Ia sama saja seperti kamu menulis kamu punya karangan, okey? Dan wajib ada juga penutup. Tapi di sini ada lain sedikit di format tersebut, dia ada tambah sekian terima kasih dan juga tanda tangan yang benar. Yang benar ini dan tanda tangan kamu sebagai pengirim surat tersebut. Okey, cikgu akan jelaskan alamat pengirim ini. Okey, alamat pengirim ini adalah alamat kamu, bukan alamat orang lain, bukan alamat sesiapa pun, kerana kamu yang ingin menulis surat kamu itu kepada siapa. Contohnya kepada kamu punya sahabat ataupun ahli keluarga yang tinggal jauh ataupun tinggal jauh daripada Malaysia, mungkin dari Australia ataupun negara-negara lain lah. Okay, alamat pengirim. Okay, alamat rumah kamu dan selang daripada alamat itu selang satu baris saja, iaitu tulis tarikh. Tulis tarikh bila kamu menulis surat itu. Contohnya macam seperti hari ini adalah tarikh 14 hari bulan 1 2021. Jadi kamu tulis tarikh itu jika kamu tulis tarikh itu. Dan pembuka kata. Pembuka kata ini sama seperti pengenalan, tetapi di sini dia tidaklah seperti pengenalan yang kamu tulis di karangan kamu yang seperti kamu membuat karangan. Untuk format surat kiriman tidak rasmi ini ada lain sedikit, yaitu seperti contoh di sini yang cikgu sediakan adalah contohnya kehadapan sahabatku Sofia.
semoga berada dalam keadaan sihat walafiat kehendaknya. Okey. Selepas kamu tulis, kamu punya pembuka kata iaitu pengenalan, tetapi untuk format surat kiriman tidak rasmi kita panggil sebagai pembuka kata. Kamu mesti tulis kata ganti nama. Kata ganti nama ini seperti contohnya di sini adalah saudari. Okey, kalau kamu ingin mengantar surat kamu kepada kamu punya kawan perempuan, kamu mesti memanggilnya saudari. Kalau kamu ingin mengantar surat kamu kepada kawan lelaki, kamu mesti panggil dia adalah saudara. Memang begitu dalam format format kiriman tidak rasmi ini, okey? Dan isi pertama. Isi pertama ni seperti biasalah karangan kamu yang kamu tulis selalu, isi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dan perenggan. Okey. Perenggan penutup selari dengan pembuka kata. Contohnya di sini, semoga mendapat berita daripada ruangan kosong. Dan tambah lagi di sini. Tambah sekian terima kasih. Okey, ini wajib ada sekian terima kasih dan kamu punya tanda tangan yang benar. Okey. Kita pergi ke slide sebelah. Okey, ini adalah contoh. Contoh saja, okey? Contoh tajuk surat kiriman tidak rasmi. Maksudnya di sini adalah contoh soalan lah. Ini contoh saja, okey? Contoh soalan di sini adalah Anda telah mewakili sekolah dalam pertandingan melukis. Tulis sepucuk surat kepada sahabat pena Anda untuk menceritakan pengalaman yang telah Anda alami. Okey, soalan ini dia mahu kamu menulis kamu punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman kamu mewakili sekolah dalam pertandingan melukis. Okey? Kamu mesti hantar kepada siapa? Dia sudah tulis di sini. Tulis sepucuk surat kepada sahabat pena. Sahabat pena tu siapa sahabat pena? Apa itu sahabat pena? Sahabat pena ini adalah sahabat jauh kamu. Contohnya sahabat kamu itu atau kawan kamu itu tinggal jauh daripada negeri yang kamu tinggal. Contohnya negeri jauh. Contohlah Sarawak, mungkin Negeri Sembilan atau luar negara, mungkin Australia, London dan sebagainya. Okey? Saya harap kamu boleh faham. Dan di dalam surat itu, kamu mesti menceritakan pengalaman kamu. Apa yang kamu dapat daripada pertandingan melukis tersebut. Okey. Kita ke slide sebelah. Okey, sebelum kamu menulis, kamu punya format surat kiriman tidak rasmi, seperti biasa, mesti ada rangka karangan. Seperti kamu menulis karangan biasa, mesti ada rangka. Rangka ini adalah kamu punya rancangan. Apa yang patut ada dalam kamu punya elemen ataupun kamu punya karangan. Okey? Pertama sekali, pendahuluan. Pendahuluan, seperti yang cikgu cakap tadi, mesti ada alamat pengirim. Wajib ada alamat pengirim. Okey? Tarikh dan menyatakan perasaan gembira dapat memutuskan. Isi pertama, tujuan. Tujuan kamu, bagaimana dapat menyertai pertandingan. Isi kedua, pengalaman semasa di tempat pertandingan. Isi ketiga, isi ketiga, isi ketiga, pengalaman semasa keputusan diumumkan. Apa pengalaman kamu? Dan isi keempat, isi akhir, harapan daripada menyertai pertandingan. Apa harapan kamu menyertai pertandingan ini? Dan penutup. Penutup, gembira dapat berkongsi pengalaman. Harapan kamu lagi, kamu dapat berutus surat dengan dia lagi. Kamu dapat mengantar surat dengan sahabat pena kamu lagi. Okey? Okey, sekarang cikgu akan bagi
nampak ataupun bagi contoh kepada kamu bagaimana ingin menulis daripada rangka-rangka karangan ini. Okey, jangan risau, cikgu akan bagi ajar kamu. Okey, cikgu akan ajar bagaimana ingin tulis rangka karangan ini. Bukan rangka karangan, menulis karangan daripada rangka yang kamu sudah tulis. Okey. Sekarang cikgu ingin mengajar kamu bagaimana ingin menulis surat kiriman tidak rasmi. Tadi cikgu bagi nampak kamu adalah format dan rangka karangan serta contoh soalan tersebut. Okey. Sekarang kita pergi ke slide sebelah. Okey, pendahuluan. Okey. Mesti ada alamat pengirim, tarikh dan menyatakan perasaan gembira dapat mengutus surat. Okey, seperti yang kamu nampak di sini, tulisan biru ini adalah untuk alamat pengirim, yaitu alamat kamu, dan tulisan merah adalah untuk tarikh, dan tulisan hijau adalah untuk menyatakan perasaan kamu, yaitu ataupun pembuka kata. Okey, jom kita tengok. Okey, seperti contoh di sini adalah alamat pengirim. Alamat pengirim di sini ini adalah contoh, okey. Jangan kamu tulis alamat orang lain sebab kamu yang menulis surat, jadi kamu mesti menulis kamu punya alamat. Okey. Contohnya di sini. Nombor 2 Jalan Kumbang, Bandar Baru Jaya, 8400 Muar, Johor. Okey. Selang satu baris, okey. Selang satu baris dan tulis tarikh 31 Januari 2021 dan juga pembuka kata. Tulisan hijau ini adalah pembuka kata. Menemui sahabatku Adriana yang kini berada di Kuching, Sarawak dengan iringan doa semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Kamu nyatakan kamu punya, kamu bagi tahu jugalah kamu punya kesihatan. Okey, saya di sini sihat walafiat. Okey, ini adalah pendahuluan. Okey, sekarang isi pertama. Isi pertama, tulisan kuning ini seperti yang kamu nampak tadi dekat format, tapi di situ tidak tulisan kuning lah. Ini cikgu hanya bagi kuning dan ungu ini adalah untuk supaya kamu faham penggunaannya. Okey. Kata ganti nama. Seperti yang cikgu cakap tadi. Kalau kawan kamu lelaki, kamu mesti panggil dia saudara dalam surat tersebut. Kalau kamu ingin mengantar kepada kawan kamu perempuan, kamu mesti memanggilnya adalah saudari. Okey? Dan tujuan. Tujuan bagaimana dapat menyertai pertandingan. Okey. Dan kamu bagi tahu juga lah tujuan kamu mengapa kamu menulis surat ini. Okey, tulisan ungu ini. Okey, kita tengok contoh. Saudari. Tujuan saya mengutus surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya semasa menyertai pertandingan melukis bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang lalu di dataran Johor Bahru. Okey. Ini adalah isi pertama kamu. Okay, kita ke isi seterusnya. Okey, isi kedua. Isi kedua ini adalah pengalaman semasa di tempat pertandingan. Okey, ini adalah tulisan merah ini kamu punya ayat topik dan kamu punya penjelasan. Okey, dalam surat tersebut. Okey. Contoh dari sini, seawal jam 7.30 pagi lagi, saya dan beberapa orang peserta telah berada di tempat pertandingan. Kami diiringi oleh 2 orang guru pendidikan seni, iaitu Cikgu Juprit dan Cikgu Mustaqim. Setelah mendaftar sebagai peserta, saya mengambil tempat yang telah disediakan. Saya telah memilih tahun melawat Malaysia sebagai tema lukisan. Saya tekun melukis tanpa mempedulikan orang ramai yang datang berkunjung ke situ.
Oke, ini kamu nyatakan pengalaman kamu. Bagi tahu pengalaman kamu semasa di tempat pertandingan kepada sahabat pena kamu itu. Oke, seperti yang contoh di sini tadi Cikgu sudah baca. Kamu mesti jelaskanlah kepada dia. Oke. Isi ketiga. Isi ketiga ini adalah pengalaman semasa keputusan diumumkan. Oke, pengalaman kamu semasa keputusan diumumkan. Oke, contoh di sini sebaik-baik sahaja tamat masa pertandingan, saya mengantar lukisan ke meja urus setia. Sementara menunggu keputusan, saya menjamu selera di gerai berdekatan. Tepat jam 12 tengah hari, keputusan diumumkan. Kami kurang bernasib baik kerana hanya saya seorang yang mendapat tempat ketiga, manakala rakan saya mendapat hadiah sagu hati. Namun begitu, kami tetap berpuas hati kerana ini merupakan pengalaman pertama kami menyertai pertandingan melukis. Okey, kita pergi ke isi keempat. Okey, isi keempat. Kata ganti nama seperti yang cikgu bagi tahu tadi, saudara untuk lelaki, saudari untuk perempuan. Dan kamu bagi tahu tulisan merah ini harapan daripada menyertai pertandingan. Okey. Contohnya di sini. Saudari Adriana, saya berasa amat gembira dapat berkongsi pengalaman ini bersama-sama saudari. Saya berharap, nyatakan harapan kamu, saya akan memenangi tempat pertama di lain pertandingan. Okey. Sekarang kita pergi ke penutup. Okey, penutup. Penutup, kamu mesti penutup gembira dapat berkongsi pengalaman. Okey. Dan harapan dapat berutus lagi. Okey. Kamu gembira dapat berkongsi pengalaman dengan sahabat pena kamu dan kamu tulislah kamu punya harapan agar kamu dapat lagi mengirim surat kepadanya. Okey. Dan tidak lupa juga tanda tangan. Okey, tanda tangan. Dan cikgu lupa di sini mau tambah. Sebenarnya di sini kamu boleh tulis sekian terima kasih. Okey, cikgu lupa mau tulis. Okey. Nanti kamu tambahlah kalau kamu tulis surat nanti kamu jangan lupa tambah. Okey, sekian terima kasih. Okey, sebelum itu cikgu bacakan dulu contoh penutup. Akhir kata, saya sentiasa mendoakan kesejahteraan saudari. Okey, kamu mendoakan kesejahteraan kamu punya kawan itu dan keluarga dia. Saya sentiasa menunggu balasan surat dari saudara. Jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa tulis sekian terima kasih di sebelah sini, okey, di bawah. Dan jangan lupa juga tanda tangan kamu yang benar. Yang benar itu siapa? Nama kamulah tapi dalam bentuk tanda tangan, okey? Okey, itu saja dari cikgu.